Radio untuk anda. Spectrum Pagi Bernama Radio. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Baik, kita kembali waktu ini dalam program Klinik Cukai bersama-sama dengan kami berdua, saya Natasha Aibi dan sahabat saya Pacar. Wah, pacarmu? Pacarku? Ya, Raifah Zulkifli. Kenapa keluar pacar tu tak pastilah apa je lah. Biasa-biasa. Kadang-kadang apa yang terlintas di kepala kita ni kan dia lain dengan apa dia adakah keluar. mungkin sebenarnya kita influencer kena bayar cukai tu? Tepat sekali. Jadi topik kita bawakan ni dalam program Klinik Cukai hari ni adalah tentang influencer perlu bayar cukai. Perkara yang perlu mereka tahu. Ya, tapi kalau nak tahu tu kita memang tak tahulah. Kita memang tak tahu. Sebab kita bukan influencer juga. Kita bukan influencer. Kita bawakan pakar je sama dengan kita. Kita ada Cik Muhammad Nasir Muhammad Nazri dan juga Puan Sharifah Hakimah Syed Abu Bakar, penolong pengarah hasil Careline di Jabatan Khidmat Korporat Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia. Assalamualaikum kedua-duanya. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Puan tadi sikit mic tu. Saya tak dengar suara Puan. Macam Puan dah dalam TikTok dah. Nampak pun bukan lama tu. Tapi kalau kita sebut tentang influencer tu sendiri kan, dia ada macam-macam orang. Kadang-kadang dia claim dia influencer. Tapi lembaga hasil tak awak bukan. Lain awak ni. Awak kategori lain. Awak kategori lain. Jadi kita nak tahu dulu dari sudut perspektif percukaian lembaga hasil kepada influencer itu sendiri. Macam mana? Cik Nasir dulu, silakan. Okey, terima kasih dan saya ucapkan selamat pagi dan juga salam sejahtera kepada DJ Raifah dan juga Natasha ya. Dan juga semua pendengar Bernama Radio pada pagi ni. So terima kasih juga atas sesi pagi ni sebab saya rasa topik ni topik yang agak banyaklah yang kata hangat sebab ramai juga influencer yang dekat luar yang masih tak jelas lagi. So hadirnya kami di sesi pagi ni untuk menjelaskan sedikit. Dulunya dia jadi satu di bawah ekonomi bayangan, namanya shadow economy. So kita tak jelas bagaimana kita nak cukaikan mereka ni, tak ada dia punya dokumennya, tak adalah macam-macam benda yang kita boleh semak silang lah ya. So sekarang ni kita dah jadikan semua influencer ni di bawah satu kita panggil ekonomi digital ya. Sebab dia menggunakan teknologi untuk mendapatkan pendapatan sebenarnya. So sebenarnya pula kalau kita tengok dari sudut dia punya apa orang kata asas perkhidmatan yang mereka buat ni kebanyakannya untuk membuat promosi iklan kan. So influencer ni dia sangat bertujuan untuk buat marketing, iklan, promotion ke atas apa jua produk ataupun servis-servis yang ada lah dekat luar sana untuk certain brands and whatnot. Kalau dulu saya rasa zaman-zaman muda-muda dulu kita panggil macam trendsetter kan. Sekarang ni kita jadi dia sebagai influencer sebab dengan adanya media sosial. So bila adanya media sosial, contoh now like TikTokers kan, ada YouTuber, lepas tu ada Insta famous kan. So dia dah jadi berkembang dan berkembang. So, kita tengok ada beberapa ciri-ciri jugalah individu-individu yang biasanya menjalankan perniagaan dalam bentuk begini ya. Kita tengok orang tu orang yang syarat dia macam tadi Raifah kata tergolong ke tak tergolong. Saya pun tak tengok lagi Raifah dengan Natasha punya Instagram kan. So kita tak tahu TikTok tu berapa banyak followers. So kita based on the jumlah followers. So kita nak tahu ciri-ciri influencer antara tu apa. ciri-ciri dia kan. So kita tengok jumlah followers dia. So kebanyakan daripada influencer atau pempengaruh ni dia ada personality yang menarik kan. Lepas tu dia ni memang sangat petah bercakap. DJ radio lagi lah kita kena semak kan sebab petah bercakap kan. Banyak radio lain tu memang. Memang banyak. Lebih Kita kena petah. semak. Yang radio lain tu lebih petah. Kita tolong semak kan. Petah bercakap depan kamera kan, belakang kamera semua tu kita kena semak lah. So biasanya ciri-ciri mereka begitu ya. So ada juga yang memang ada sedikit skill tambahan dari sudut kreativiti penggunaan fotografi, nak angle mana lebih menarik kita Ada tengok skill. kan. Ada skill tu. Baik. Lepas tu pandai edit video, buat video kan. So perkara-perkara itulah ya yang kita rasa ciri-ciri yang kita tengok boleh menjadikan seseorang itu sebagai seorang pempengaruh ataupun influencer.
influencer. Saya nak tahu juga, kadang-kadang ada orang dia ada banyak sangat follower. Yes. Okey, contoh macam saya punya sahabat dia ada 300,000 follower contohnya. Contoh tau. Contoh. Okey, contoh. Lepas tu dia cuma ada follower je, dia tak pernah promo apa-apa, dia tak pernah jual apa-apa. Adakah itu pun adakah hasil akan kaji juga dan macam skodeng tengok stok juga sebab dia hanya ramai follower yang suka tengok dia cantik. Okay. So macam saya kata tadi, so dia punya tujuan asal menjadi influencer itu dia mempromosi atau membuat iklan untuk certain brand, produk ataupun perkhidmatan like any companies lah. So kalau dia tu cantik je, lepas tu because of cantik orang follow dia, dan mungkin tidak ada apa-apa lah. So kita tak adalah semak silang sebab kita ni akan semak betul tak dia tu influencer. Untuk pengetahuan Raifa dengan Natasha juga, kita ni ada beberapa jenis-jenis influencer sebenarnya. So kita punya marketing, kita kata marketing hub influencer ni dah keluarkan beberapa kategori untuk jenis influencer. Ada yang nano influencer, ada micro, ada yang middle tier influencer, ada yang peringkat-peringkat makro, ada yang mega juga. Semua macam golongan-golongan B40, M40 gitu. Gitu. Tapi kat sini ada perkelasan. 5 categories. So dia punya kategori tu pula kebanyakannya dikategorikan mengikut jumlah followers. Bermula dengan 1,000. Bermula 1,000 dia jadi nano. So kalau 1,000 tu jadi nano lah. Sebab walaupun dia ada 1,000, dia boleh promote juga. Mungkin 1,000 dia tu dia dah tapis, memang betul-betul 1,000 dia memang boleh work out untuk bisnes dia. Contoh. Okey, yang paling mega sekali, yang paling besar sekali, 1,000,000 dan ke atas. Influence dia punya followersnya tu. So biasanya kita katakan celebrities lah untuk bahagian mega ni. Ada je yang bukan selebriti juga yang ni. Betul memang ada. So ada di antara yang dalam perhatian pihak kita lah, pihak hasil juga. So perkara-perkara tu kita ambil ambil point tu lah untuk kita semak bersama ya. Sebab lepas tu kita kaji pula dari sudut macam mana diorang ni buat income. Dari sudut jumlah followers macam soalan Raifa tadi kan. So sebenarnya dulu masa ketika shadow economy, so kita pun tak jelas. So banyak isu dari sudut ketirisan hasil negara lah yang kita tak dapat. Tapi syarikat-syarikat yang buat kerjasama dari sudut branding ni semua kan, nak bayar artis mungkin mahal kan. So akhirnya dia ambil orang-orang yang berpengaruh ni, yang macam ni lah, influencer yang berpengaruh lebih murah sikit. Tapi bila trend itu semakin lama semakin banyak, lepas tu ada wujudnya kes-kes mahkamah, ada bayaran tak bayar semua everything. So wujudnya banyak kontrak sekarang ni. So bila ada dokumen-dokumen yang jelas, sahih semua tu, dia sangat membantu kami di lembaga hasil lah untuk menyemak silang balik dokumen-dokumen ini. So kadang-kadang bayarannya pula ada pelik juga bila kita baca kontrak tu kan. So dia tengok jumlah follower satu, jumlah like lagi. Jumlah yang komen tu yang kalau kadang-kadang kita tengok pengaruh ataupun influencer ni kan, apa pandangan korang, apa pandangan Pips, so Tila tulis Rupanya contoh kan, rupanya lepas tu dia minta orang komen, ayat trending ya. Tak tahu pun Pips tu. Kita pun tak tahu. Contoh kan. Lepas tu ada juga yang kita tengok dia letak hashtags tanda pagar ya. So kadang-kadang dia bina tanda pagar tu so that orang boleh search back dekat belakang ya. So kadang-kadang konten-konten yang dia buat tu yang orang kata jadi trend ya, orang nak follow. Lepas tu dia minta orang tu buat certain tarian ke, nyanyian ke kan, untuk in order to promote dia punya brand tu. Macam itulah yang kita tengok antaranya. Lepas tu because of that, dan akhirnya dia dibayar. Jadi dia ada syarat-syarat yang perlu influencer ni ikut dalam kontrak itu. So if let's say tanda pagar yang dibina itu, berapa banyak orang yang menggunakan tanda pagar itu pun juga dapat bayaran. So because of that kita tengok. So bila kita baca kontrak itu dan kita semakin jelas lah dari sudut bagaimana mereka ni dibayar. So akhirnya kita tahu bayaran itu adalah satu sumber pendapatan. Jadi so, sumber pendapatan itu dijadikan pendapatan perniagaan lah di dekat lembaga hasil dan di bawah ekonomi digital. Makanya layak kena cukai. Jadi official lah bila ada ini black dia white. punya artis kan. Kita tanya manager. Manager malah lebih hebat sebab menguruskan artis dan influencer ni. Manager ajar cakap Pips, cakap Pips. You kena cakap Pips baru naik view. Macam pasti untuk kategori pembayar cukai sebagai seorang influencer tu, apa tanggungjawab yang mereka perlu lakukan lah sebagai pembayar cukai? Dapat dengar ke suara saya? Boleh lembut betul. Manager patut dapat banyak job. Pandai closing ni. Closing. Okay. Alright.
So jadi untuk kerjaya sebagai influencer ni kita anggap dia sebagai satu profession. Macam walaupun dia hanya buat secara suka-suka ataupun secara part time, so kita tetap anggap dia sebagai satu profession. Okey, kalau mereka yang bergelar secara influencer ni, seperti yang Cik Nasir beritahu tadi, biasanya dia akan buat paid review, promotion, ataupun dia akan buat promosi produk ataupun perniagaan. Jadi semua aktiviti yang dilakukan ni dia akan mendapat bayaran ataupun pendapatan. Jadi untuk pendapatan yang diperoleh ini perlu dilaporkan kepada hasil secara sama ada e-filing ataupun manual lah. Okey, jadi pendapatan ini perlu dilaporkan kerana apa? Ia layak dicukaikan dan sekiranya dia selepas melaporkan jumlah tersebut layak, maka perlu membayar cukai. Okey, jadi seterusnya untuk influencer ni sebenarnya kita kategorikan dia sebagai pembayar cukai individu yang menjalankan perniagaan, perdagangan, pencarian ataupun profession dan termasuk juga sebarang perniagaan yang tidak berdaftar. Walaupun dia buat paid review ni secara suka-suka yang tak berdaftar, tetap dianggap pendapatan yang dikenakan cukai. Jadi apatah lagi kalau pendapatan ataupun perniagaan tu berdaftar kan. Contohnya dia ada milikan tunggal, dia ada macam bekerja sendiri ataupun perkongsian, apatah lagi lah kena laporkan. Okey, jadi kalau untuk influencer ni borang apa yang dia perlu hantar ialah borang B. Jadi untuk para influencer sekalian memang kena hantar borang B untuk melaporkan pendapatan anda semua. Okey, jadi apa tanggungjawab sebagai pembayar cukai amnya dan sebagai influencer khususnya. Okey, apa yang perlu dibuat yang pertama adalah perlu berdaftar perniagaan dengan SSM. Kemudian berdaftar dengan hasil untuk mendapatkan nombor cukai. Sebab kalau berdaftar dengan SSM sahaja, tak daftar dengan hasil, tak dapatlah nombor cukai tu. Okey. Jadi seterusnya kita sebagai influencer perlu melaporkan pendapatan ataupun kerugian. So bukan saja pendapatan, kerugian juga perlu dilaporkan kepada hasil. Jadi pendapatan dan kerugian ni yang diterima daripada aktiviti perniagaan ataupun ekonomi digital, iaitu pendapatan sebagai influencer tu sendiri. Okey, jadi tanggungjawab yang ketiga yang perlu dilakukan adalah melengkapkan dan menghantar borang EB. Kalau penerima penggajian sahaja yang tu EBE kan. Jadi sebagai influencer ni kita kena hantar EB lah. Okey. Jadi borang EB tu perlu dihantar sama ada secara e-filing ataupun manual. Okey. Dan seterusnya yang keempat, selepas menghantar borang, jadi selepas menghantar borang kita akan dapat tahu sama ada kita ni layak dicukaikan ataupun tidak. Jadi kalau layak dicukaikan tu kena bayarlah. Jadi pembayaran tu boleh dibuat melalui sistem bayar hasil yang kita dah wujudkan. Jadi sistem tersebut boleh menggunakan pembayaran secara credit card ataupun FPX. Dan yang terakhir, tanggungjawab sebagai pembayar cukai ialah menyimpan semua dokumen dan rekod perniagaan dalam tempoh 7 tahun. Yang tu pentingnya 7 tahun tu. Okey, saya tanya. Contohlah misal kata dia buat review kan. Memang sejenis review. Tapi review dia tu tak pernah dapat duit. Dia memang dapat makanan je sebab memang dia punya nama review makanan percuma. Jadi orang hantar makanan. Tolong kawan-kawan kan. Jadi macam mana Cik Nasir? Dia tak pernah dapat duit tapi dia dapat makanan. Adakah dia juga perlu bayar cukai makan? Okey, persoalan timbul bila dia buat macam tu, macam mana dia hidup tanpa duit? So maksudnya dia kena declare jugalah. So dia kena isytiharkan dia punya pendapatan jika ada. So laporkan pada pihak lembaga hasil. Kalau tak ada, letak je kosong, tak ada masalah. Maksudnya self declaration, dia sendiri tak say dan dia bagi tahu dia punya income kosong. Dan kita semaklah. Kalau betul dia cakap kosong, nanti kita semak belakang tu macam mana. Betul tak dia punya kosong tu? Produk makanan memang dapat. Oh, kereta dia siapa bayar? Ada orang bagi juga ke? Kan? Kita takut macam tu, kita semaklah. Kita semak nanti kat belakang. Siapa bayar ya? Risau juga kita ni kan. Okey, tetapi ada satu lagi situasi di mana katakan pengguna media sosial inilah, pengguna akaun ini, mereka mungkin baru nak bermula jadi influencer dan sebagainya, tetapi sekarang trend mereka ni beli followers. Tengok followers memang ada ratus-ratus ribu dan sebagainya kan. Tetapi tengok aktiviti mungkin macam masih besya-besya. Jadi bagaimana macam pihak LHDN sendiri menetapkan untuk pengguna akaun ini ataupun influencer inilah? Okey, soalan yang baik juga. Tapi saya kira soalan tu hampir sama dengan soalan yang pertama tadi. Sebabnya kalaulah memang masuk Natasha tadi, kita akan tengok dari sudut beli follower dan jumlah follower. Kita ni tak adalah kita buat listing
siapa yang berdaftar dekat Instagram ke, TikTok ke, lepas tu berapa banyak jumlah follower dia. Yang paling tinggi je kita tolak tepi, tidak. So kita tengok dekat situ dari sudut income yang dia jana jugalah. So bila ada income yang dijana, maka dan ada juga maklumat-maklumat daripada pihak-pihak ketiga yang kita dapat. So dan baru kita semak silang dari sudut dia punya maklumat-maklumat yang ada dari sudut media sosial lah. So dia punya, orang kata, matlamat tak menghalangkan cara kan. Tapi bila dia tu beli followers, tapi kita tahu jugalah kenapa dia beli followers. Apakah aktiviti yang dia nak jalankan dengan followers itu. Dengan membeli followers sampai dapat 300,000 dan rupa parahnya cantik, mesti dia ada tujuan. So tujuannya tu apa, nextnya tu. So tu yang kita nak pula dia dah cakap disiplin pula. sebab kita nak kena tengok juga, sebab kadang-kadang kita kat lembaga hasil kita ada apa yang kita panggil badges of trade lah. So ada tanda-tanda perdagangan. So kita nak kena tengok kat situ. Ada sedikit wujud bila dia beli followers tadi. Okay, next Kita apa block dia buat. daripada Macam kita tu. punya media sosial. Tiba block Tiba-tiba blog Cik Nasir tu. Jangan Cik block. Nasir cakap, kenapa tak nampak dah Raifah ni? Nampak dah itu Vicky. Kadang-kadang kita hack. Dah tak follow pun. Okey, dia je. Tuan-tuan bersama-sama dengan kami waktu ini kita dalam klinik cukai. Bicara berkaitan dengan influencer, perlu bayar cukai, perkara yang perlu anda tahu. Now, kadang-kadang mungkin influencer ni rasa dia influencer. Dia adalah pengaruh yang memberikan pengaruh yang cukup besar kepada rakyat Malaysia. Jadi layanan percukaian bagi influencer ni berbeza ke? Ada bilik khas ke? Betul. Dapat air yang mahal tu ke? Coffee jenama or lain. tea. Tiba. Coffee or tea. Itu macam mana sebenarnya layanan kepada mereka ni? Okay, saya kira soalan yang sangat bagus juga sebab kebanyakan influencer sangat takut. Macam mana kita treat dia punya percukaian. Nanti kan dia buat video viral Cik Nasir. Kita suka sebab Cik dia tolong Nasir, promote. tak, lepas tu indirectly. bila viral tu kan influencer tu dah tak follow Cik Nasir. Oh, Cik Nasir ni follower dah naik 3 juta. Alamak, tiba-tiba tambah pula kita punya followers. Tak, dari sudut tax treatmentnya tu kan. So layanan percukaian ni, soalan tu saya kira soalan yang sangat bagus untuk kita kongsikan pada pagi ni. Sebab saya secara peribadi, saya lebih suka kalau influencer ni dia kenal dulu dia punya apa tu income, apa tu dia punya belanja. So sebab kadang-kadang belanja ni pula dia tak faham, dia belanja je duit tu. Tapi duit tu kita nak dia pertama sekali belanja ni sangat mudah. Dia kategorikan dulu belanja yang untuk tujuan peribadi dia. Atau untuk tujuan dia punya bisnes ni. Walaupun bisnes tu macam tadi dia tak berdaftar kan, tapi secara indirectnya so dia buat perniagaan ya. Dia buat kat situ. Lepas tu kalau dia ada beli aset, so bila banyak duit tak tahu nak buat apa, beli cash kan. So beli aset ni kita nak juga dia kategorikan balik aset-aset dia tu di bawah peribadi ke, bisnes ke. Sebab kadang-kadang influencer beli mikrofon ni ke kan. So beli lighting ke, lepas tu beli kamera, handphone kan. Semua yang ada kat depan saya ni dia dah ada dah dekat dalam rumah dia, dah macam studio kan. So perkara-perkara itu dijadikan aset untuk tujuan perniagaan. Makanya kita benarkan tu. So apa yang kita benar tak benar tu banyak orang confuse juga. Sekejap lagi saya akan ceritakan juga ya. So dari sudut pengiraan percukaian pula, saya nak influencer ni faham apa jua yang dia dapat income tu daripada mana-mana brand lah kan. You dapat income tu, you keluarkan dulu. Masuklah dalam Excel ke, tulis notes ke iPhone ke kan. So tulis dia punya income berapa, sekian hari bulan dapat berapa, syarikat ni bayar. Okey, pada tarikh bayaran dibayar. Okey ya, kontrak yang maksudnya dalam kontrak memang dia sepatut dapat tapi belum bayar lagi. Kan. So kontrak you simpan dulu dan berapa dibayar, tarikh dibayar, keep it in your account lah, record. So bila dah dapat perkara tu, maka kita nak juga dia ambil tahu tentang belanja dia. So jumlah income dia tolak dengan belanja dia, maka dia dapat untung. So untung ni kita dari sudut bahasa percukaian ni kita panggil pendapatan berkanun. Pendapatan berkanun, statutory of income ya. So kita panggil begitu di bahasa percukaian. So bila dia nak laporkan dekat dalam e-filing borang B tu, dan dia kena tahu income tu tolak belanja dan dapat statutory income. So bila dah dapat pendapatan berkanun, so nanti dia kena ambil tahu pula ni perkara yang macam biasalah kita pernah share sebelum ni, pelepasan cukai. So sebagai individu di Malaysia, dia layak berapa? RM9,000 pelepasan cukai. So kalau dia berkahwin, isteri tu bekerja tak bekerja, kalau tiba-tiba isteri pun jadi influencer juga, dan tak boleh. So anak dia ada berapa banyak pelepasan, semua tu dia akan ambil tahu. So if let's say nanti kalau dia ada buat bayaran zakat ya, so kadang-kadang pun banyak influencer kita buat duit tapi tak bayar zakat
kita nak dia tahu yang zakat fitrah kena bayar berapa, simpan dokumen. Zakat perniagaan boleh bayar, simpan dokumen. Zakat emas boleh bayar, simpan dokumen. Bukan tunjuk-tunjuk emas kan. So begitulah. So kita nak dia macam cerita tapi macam highlight pula. Dia perkara-perkara macam tu lah. Tasbih emas pun boleh. Bukan gelang tu dia biji-biji, tu dia tasbih sebenarnya. Tasbih bagus. Boleh dizakatkan. Alhamdulillah. Kalau tak gunalah kan, kalau dia guna boleh tak payahlah kan. Kita ada ni lah agent lah kira kan. Itu bagus, tu bagus. Itu lebih sebab bagus lah. kadang-kadang banyak influencer dia tak tahu macam mana nak buat penyeraan. So saya pun biasa bercakap lah dengan beberapa YouTuber, dengan Insta famous. Pernah lah kita berbual dekat telefon. Kadang-kadang kita call, tiba-tiba dia tak telefon balik. Dia takut sebut je saya ni daripada lembaga hasil, terus letak telefon. Then PA dia call, kita cakap macam tu lah. So dari sudut belanja pula, sebenarnya macam tadi saya kata, belanja ni ada belanja yang kita benarkan, ada belanja kita tak benarkan dekat dalam lembaga hasil. Yang kita katakan dibenarkan ni sebenarnya dari sudut ayat Akta Section 33, kita katakan wholly and exclusively for the purpose of producing an income. So maksudnya apa jua belanja yang dia buat untuk tujuan mendapatkan pendapatan, maka kita benarkan. Contoh macam tadi lah saya kata beli equipment kan untuk tujuan dia buat review and what not, dan kita benarkan. So ada juga yang ada website yang buat jualan langsung dekat website sendiri So kita benarkan juga kalau dia bayar domain, penggunaan nama ataupun server yang dia bayar, dia sewa ke, kita benarkan perkara itu sebab dia untuk tujuan dapatkan income So kadang-kadang dia guna juga certain khidmat upah yang dia bayar, contoh cameraman lah, lepas tu editor video lah kan, ada yang tukang makeup dia. So gaji-gaji upah yang dia bayar tu pun kita benarkan untuk dia tolak sebab untuk tujuan dia claim balik lah. So sebenarnya income dia mungkin tak besar pun yang layak dikenakan cukai, so tak perlu takut untuk lapor sebenarnya. So dia kena tahu apa yang dia buat dan simpan semua dokumen dan laporkan, itu saja. So tak perlu risau dari sudut dia kena cukai besar ke, tak ada. Layanan kita sama seperti individu-individu yang menjalankan perniagaan. Janji sama. Saya janji, betul. Kita tak ada separatekan pun. Kita tak cakap influencer semua T20 ke apa. Raifa dah ready dah bagi dokumen ni. Tahu Raifa sebelum kita datang kita dah study background. Tapi kan minggu lepas kita dah jumpa dengan dia orang punya pegawai penyiasan. Profiler kan. Kita ni lah kau tim lah. Kita dah plan dah. Cantik dah kita plan tu. Dia dah keluarkan lah listing aset Raifa semua. Apa je ada. Lori mainan anak dengan dinosaur. Kita kita ada kan. Okey, tapi saya ringkas lah. Kalau kita sebut tentang dokumen Puan Sharifah, yelah kalau kita ni belanja mungkin senang. Kita ada dapat borang BE, kita ada slip gaji dan sebagainya. Tapi untuk influencer ni sukar. Jadi dokumen-dokumen bagaimana yang mereka kena simpan? Okey, jadi seperti yang Cik Nasir beritahu tadi, memang akan ada pelepasan cukai, akan ada perbelanjaan yang dibenarkan. Jadi untuk perbelanjaan dan pelepasan cukai ni boleh dituntut kalau ada dokumen. Sebab itu pentingnya untuk simpan semua dokumen dan juga apa-apa rekod perniagaan, sama ada secara elektronik ataupun manual. Sebab apa, kita faham kadang-kadang resit ni dalam 2 bulan tak sampai setahun dah hilang dah carbon dia. Dia tinggal kertas kosong dah. Jadi apa yang kita sangat suggestkan ialah dapat je resit, terus scan, simpan dalam bentuk soft copy selamat 7 tahun. Macam tu. Kalau takut pendrive tu rosak ke apa, buat backup 2-3 macam tu. Okey, jadi antara dokumen yang perlu disimpan, memang betul macam yang DJ bagi tahu tadi kan, dia punya dokumen tu lebih banyak daripada pembayar cukai biasa yang hantar borang BE tu. Jadi apa yang perlu disimpan, yang penting, yang pertama ialah penyata daripada payment gateway. Kita ada banyak payment gateway kan, contohnya PayPal, IP88, MOL dan lain-lain payment gateway. Kemudian seterusnya ialah perbelanjaan domestik dan juga persendirian. Semua dokumen-dokumen tu kena simpan sebab macam Cik Nasir cakap tadi, kadang-kadang pembayar cukai ni dia akan share aset, share barang dengan dia punya personal life, dengan dia punya perniagaan dia. Jadi yang ketiga ialah penyata bank. Jadi penyata bank ni penting lah untuk dia tengok apa perbelanjaan yang keluar masuk dan sebagainya. Dan keempat ialah penyata pendapatan daripada syarikat perikanan. Contohnya kita ada Nafneng, Google AdSense dan apa-apa sajalah syarikat-syarikat tersebut. Dan seterusnya kita kena simpan juga invoice jualan dan juga rekod belian. Penting tu. Kemudian yang keenam ialah menyimpan pengesahan transaksi jualan dan juga belian melalui email dan lain-lain, sebab kita kadang-kadang tak adalah dapat mungkin daripada call, daripada message, daripada email tu, semua tu kena simpan lah sebagai bukti.
Kemudian kita kena simpan juga dokumen perjanjian antara influencer dan juga syarikat yang mengupah untuk buat sebarang produk review ataupun perkhidmatan. So yang tu penting juga untuk kita tengok betul ke amount tersebut yang dibayar oleh syarikat tersebut. Kemudian yang terakhir, last but not least lah, dia punya resit asal bagi setiap pelepasan dan juga perbelanjaan. Macam saya bagi tu tadi, kalau resit asal tu memang kemungkinan akan hilang, buat dia punya soft copy. Macam tu. Dan dokumen ni perlu disimpan sampai 7 tahun sama sahaja. Sama saja. Okey, yang tak sama masa kita dah nak habis. Ya, betul ya. Laju betul masa bergerak kan. Betul. Kalau topik-topik macam ni Topik yang macam nak cari duit orang, minta duit orang ni macam cepat je masa. Okey, tapi kita nak baca juga komen ni, soalan dari Wei Lun, dia tanya saat pagi. Dalam tempoh berapa hari akan terima cukai yang terlebih bayar untuk kes permohonan pindaan BE? Okey, maksudnya kes refund lah tu ya, refund dia. So bila dia buat pindaan sahaja, so pindaannya tu kita akan buat audit. So sebenarnya berapa hari dia akan dapat tu bergantung kepada pihak cawangan lah. Sebab kita tak akan bagi secara auto lah. Kalau kita noted sebelum ni, refund auto diberi kepada mana-mana individu yang hantar dia punya filing dalam tempoh 30 hari bekerja ya. So kalau dia buat pindaan, maka pindaan itu bergantung pada pihak cawangan. Sebab pindaan itu kesemuanya perlu diaudit. So bila dia pindah sahaja satu tempat lah, contohlah kan dia pindah, so maka kita rasa ada satu apa kata seperti ada yang tidak kena. Very fishy ada kan, pindaan. Lantas saya nak banyak-banyak kotak tu, jagalah kau. So kita kena buat semakan. Benarkah gaya hidupnya 2,500 sahaja? Tambah 500 gede info baru gede. Pandai. Bicak kita suka. Macam pun dah kena. Ini dah hantar dah untuk ni duta SDN. Dia tak nak terima. Dia kata kurang saiz pinggang lebih. Dia kata. Tapi tak apa, ilmunya lebih juga. Betul ke isu dia macam gitu? Betul ke KWSP banyak tu? Betul ke pergi pelancongan domestik begitu? Bijak, bagus. Betul ke swap awak swap sampai harga sedemikian? Betul. Jadi ingat kotak-kotak yang disediakan itu ya. InsyaAllah setakat ni kita boleh cuba lagi. Kalau ada teka, tak ada hujan tak ada. Okey. Tapi Cik Nasir, Puan Syaifah, kita ada banyak masa. Secara ringkas, bagaimana influencer nak laporkan pendapatan mereka kepada hasil? Okey, terima kasih. So satunya paling mudah seperti mana yang Rafa maklumkan tadi, dia kena lantik lah. Kalau lah kita tak ada paksaan kat situ, kalau dia tak reti nak buat pelaporan, so boleh lantik mana-mana company accountant Mitauliah ataupun mana-mana yang tax agent yang boleh bantu dia untuk first time ya. So dan dia boleh laporkan. Itu paling mudah. Kalau dia nak buat sendiri, pertamanya dia kena tahu yang dia kena ada nombor cukai. So kalau tak ada nombor cukai, dia kena buat pendaftaran di e-daftar ya. So dia dapat nombor cukai pada hari yang sama juga ya. Selepas tu pula bila dah ada nombor cukai, dia dah kena ada nombor PIN untuk dibuka e-filing. So nak dapatkan nombor PIN tahun ni kita buat baru sikit. So kalau dulu boleh hantar manual and whatnot, tahun ni semuanya online juga. So dia buka saja kita punya website, so pergi dekat mytax.hasil.gov.my. Selepas tu dia boleh tekan, dia boleh login dengan dia punya IC, pilih kad pengenalan, masukkan IC, lepas tu pilih ECP55D ya. So pilih ECP55D, make sure dia ada email berdaftar. Kalau tak ada email berdaftar, maka dia kena buat kemaskini email lah. Dekat situ kita ada hantar link. So dia kemaskini email dia, then kita akan hantar dia punya nombor PIN dekat email. Tu saja. Lepas tu dia klik link yang kita bagi dekat dalam email tu untuk dia update semua everything, dan good to go untuk dia buka dia punya e-filing ya. Dan dia boleh laporkan macam biasa. Itu saja. Dia punya dokumen-dokumen yang dia perlu ada, tadi kita dah cerita tu. Patutnya dia jelas lah. Yang penting jangan cukup takut. mudah. Kalau ada masalah boleh telefon. Boleh pergi ke cawangan. Kalau dulu kita buka kat Bangi, kena pergi Bangi. Tapi sekarang tak apa. mana-mana pun tak apa juga. Negeri. Kalau awak buka kat KL, pergilah mana-mana dengan KL. Kalau buka Perak, pergilah mana-mana kat Perak. Tak ada masalah. Betul. Yang nak bagi tahunya pegawai-pegawai dekat LHDN ni sebenarnya baik-baik lah. Baik-baik belaka. Kita bantu, elok lah kita tu. bantu. Siapa-siapa yang pernah kena audit tu dia tahu. Okey. Ya, Tak ada semua apa. Sampai hari ni elok. Elok, semua elok. Tak ada kena tangkap. Okey. Banyak bincang. Nampak bahagia. Nampak bahagia. Boleh beli tasbih emas sama tu. Wow. Okey, jadi tak Kalau ada boleh saya masalah. tambah sedikit boleh tak? Sebab sikit, kita kat sini silakan. nak buat promotion juga. Sebab bermula 1 Jun 2023 nanti, bagi pihak kerajaan MOF dan juga pihak lembaga hasil dan bagi Malaysia, kita akan mula program khas pengakuan sukarela ya. So pengakuan sukarela ni, apa maksud pengakuan sukarela ni? Mana-mana individu ataupun influencer yang ada yang pernah menerima any income in any years tapi tak pernah laporkan pada pihak lembaga hasil, atau pernah lapor tapi terkurang lapor. Tapi dia tahu income itu wujud dan ada, dan dia ada buktinya, maka kita nak dia buat pengakuan.
dia boleh buat pengakuan dan laporkan semula pada pihak kita di lembaga hasil secara sukarela, dan kita janjikan zero penalty ya. Sebab penalty sepatutnya kena tu kalau silap lapor atau lewat lapor. Dan maka untuk pengakuan sukarela ni seperti yang dipromot oleh kita punya Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, so penalty adalah zero. Kita dapat diskaun 100%. Kita bayar harga yang kita kena bayar je. Betul. Cukai yang kena bayar tu je. Bukan itu saja, tanpa penalty lah. Kalau penalty makin lama makin tinggi, makin lama makin tinggi, berganda-ganda. makin lama makin tinggi. Nampak orang experience bercerita. Dan kita akan So begitulah. dan kita akan terima secara suci hati. Bermaksud kita takkan buat semakan lanjut lah tahap. Tak ada audit maksudnya. Betul. Kalau kata inilah kita terima dek, kita redha. Ini adalah rezeki anda. Suci hati, nampak tak? Cubalah, cuba. Pergilah. Okey. Tapi tu je waktu kita ada. Terima kasih banyak-banyak kita ucapkan kepada kedua-dua tetamu kita, Encik Muhammad Nasir dan juga Puan Sharifah Hakimah dari hasil Careline Jabatan Khidmat Korporat Lembaga Hasil dalam Negeri Malaysia bersama dengan kami. Itu je waktu Syam. Ya, ini saja waktu yang ada. Terima kasih. Terus saja setia dengarkan kami Bernama Radio untuk anda. 711 711 7-Eleven or 711. Tidak kira bagaimana anda